Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu berita yang benar-benar menggoncang jiwa. Apa ini? Mengapa begitu ramai orang asing di sini? Itulah ayat pertama yang terpacul dari mulut Jessica, koresponden Asia, untuk CNN. Sebaik sahaja beliau menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia minggu lalu. Selepas siri animasi M-Pop Malaysian Pop berjudul Hikayat Nusantara mencatat rekod tontonan melebihi 300 juta kali di Netflix, Jessica segera membeli tiket penerbangan ke Malaysia. Namun mengapakah beliau tiba-tiba dilanda rasa panik di lapangan terbang? Sebabnya adalah rasmi. Pada saat dan ketika ini Malaysia sedang mencipta rekod yang belum pernah terjadi dalam sejarah pelancongan negara. Jumlah pelancong asing yang melawat Malaysia pada tahun 2025 telah melepasi angka 28 juta orang sekaligus, memecahkan rekod tertinggi dalam sejarah. Terpengaruh dengan Hikayat Nusantara, sebuah animasi yang buat julung kalinya dalam sejarah Netflix Asia Tenggara, menembusi 300 juta tontonan dan mencetuskan fenomena global warga asing dari seluruh pelosok dunia kini berpusu-pusu menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Apakah sebenarnya sebab utama orang asing begitu tergila-gilakan Malaysia? Sekarang mari kita dengarkan kisah luar biasa tentang revolusi pelancongan Malaysia 2025. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong semangat yang besar bagi kami untuk berkongsi lebih banyak kisah menarik tentang Malaysia. Halo semua, saya Jessica, koresponden Asia untuk CNN dari Amerika Syarikat. Selepas fenomena Hikayat Nusantara melanda seluruh dunia, pihak editorial telah memberikan saya satu arahan kecemasan. Pergi ke lokasi kejadian dan lakukan liputan eksklusif tentang impak sebenar animasi ini yang telah memecahkan rekod 300 juta tontonan di Netflix terhadap industri pelancongan Malaysia. Bagi saya yang telah bertugas di rantau Asia selama 20 tahun, fenomena budaya sebegini adalah sesuatu yang pertama kali saya saksikan. Sejak Hikayat Nusantara ditayangkan pada 10 Jun, lalu perubahan yang berlaku dalam tempoh singkat 3 bulan sungguh mengejutkan. Di Amerika Syarikat, pertanyaan mengenai pakej pelancongan ke Malaysia di agensi-agensi pelancongan telah meningkat 5 kali ganda berbanding biasa. Jumlah pendaftaran di kelas-kelas bahasa dan budaya Melayu juga meningkat secara mendadak. Apa yang lebih mengejutkan ialah minat ini bukan sahaja terhad kepada golongan muda. Dari golongan berumur 40-an, 50-an, sehinggalah warga emas berusia 60 tahun ke atas, semuanya kini mendalam minat terhadap budaya Malaysia. Saya sendiri sebagai persediaan untuk liputan ini telah menonton Hikayat Nusantara dan jujur saya katakan, saya tidak dapat menahan diri daripada jatuh cinta. Tradisi mendalam yang tersembunyi di sebalik pentas tarian yang gemilang, serta wajah Malaysia yang menggabungkan tradisi pelbagai kaum dengan kemodenan secara sempurna sungguh mempesonakan. Terutamanya babak nyanyian dengan busana kebaya dan baju kurung yang anggun, serta latar belakang seni bina bersejarah seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan masjid-masjid terapung, ia bagaikan satu karya seni yang hidup. Daya tarikan budaya Malaysia yang paling besar yang dirasai melalui animasi tersebut adalah nilai budi bahasa dan kehangatan kemanusiaannya. Pengorbanan untuk keluarga, penghormatan kepada orang tua, dan semangat kejiranan atau muhibbah yang mementingkan komuniti semuanya diadun secara semula jadi ke dalam jalan cerita. Babak di mana seorang nenek opah mengajar cucunya tentang adab dan adat resam benar-benar membuatkan air mata saya bergenang. Nilai-nilai sejagat ini nampaknya telah menyentuh hati manusia di seluruh dunia. Sebelum memulakan liputan rasmi, saya telah meneliti data daripada Tourism Malaysia dan pelbagai institusi penyelidikan. Terdapat ramalan yang menunjukkan bahawa pelancong asing yang melawat Malaysia tahun ini akan melebihi 28 juta orang. Ini jauh melebihi rekod tertinggi sebelum pandemik dan angka pada tahun 2019. Terutamanya apabila melihat statistik bahawa pada bulan Julai sahaja terdapat 2.5 juta pelancong melawat Malaysia, saya benar-benar terkejut. Lebih menakjubkan lagi adalah kesan rantaian ekonominya. Penganalisis menunjukkan bahawa perbelanjaan pelancong asing di Malaysia akan mencapai ratusan bilion ringgit. Ini menyamai peratusan yang signifikan daripada KDNK keseluruhan Malaysia. Skala ini sangat besar. Sebuah negara di tengah Asia Tenggara mampu menjana impak ekonomi gergasi sebegini adalah sesuatu yang hebat. Taburan pelancong juga sangat menarik. Walaupun pelancong dari negara jiran dan China, masih ramai jumlah pelancong dari Eropah dan Amerika Syarikat meningkat secara drastik. Khususnya pelancong dari Amerika Syarikat, peningkatannya adalah sebanyak 24% berbanding era sebelum pandemik.
Ini membuktikan bahwa Malaysia sedang bangkit sebagai destinasi pelancongan global yang sebenar, bukan hanya serantau. Pada akhir bulan Ogos, apabila saya cuba menempah penerbangan ke Kuala Lumpur, saya tergamam. Tempat duduk yang biasanya mudah ditempah semuanya telah habis dijual. Menurut penjelasan kaki tangan agensi pelancongan disebabkan oleh kesan Hikayat Nusantara, permintaan penerbangan global ke Malaysia meningkat mendadak. Hanya dengan fenomena ini sahaja, kita sudah boleh merasakan betapa besarnya pengaruh budaya yang dimiliki oleh Malaysia. Akhirnya, apabila saya menjejakkan kaki di Terminal 1 KLIA, kesan pertama saya adalah satu kejutan yang nyata. Realiti di hadapan mata jauh lebih menakjubkan daripada apa yang saya lihat dalam animasi. Lapangan terbang itu sendiri adalah sebuah ruang budaya gergasi dan hub membeli belah di dalam hutan hujan tropika. Gelaran sebagai salah satu lapangan terbang terbaik dunia bukanlah omong kosong. Perkara pertama yang menangkap pandangan saya adalah fasiliti yang serba otomatik. Pintu Immigration Automatic Autogate memproses kemasukan hanya dalam beberapa saat. Pergerakan ke tempat pengambilan bagasi juga direka dengan sangat efisien. Di merata tempat di lapangan terbang kedengaran suara kekaguman orang asing. Seorang pelancong dari Jerman tidak henti-henti mengambil gambar sambil berkata bahwa ia jauh lebih mudah dan moden berbanding lapangan terbang di negaranya sendiri. Perkhidmatan di lapangan terbang juga meninggalkan kesan mendalam. Dari kaunter pertanyaan hingga ke pegawai mereka, mempamerkan profesionalisme dan keramahan yang tinggi. Sebuah keluarga dari Perancis bersama anak-anak mereka bertanya arah kepada kaki tangan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Melihat fasiliti canggih dan layanan mesra bersatu dalam persekitaran itu, barulah saya sadar bahwa kekuatan keras infrastruktur dan lembut budaya Malaysia benar-benar bertaraf dunia. Lebih mengejutkan, saya adalah ruang budayanya. Di dalam lapangan terbang terdapat pameran bertemakan budaya Malaysia dan ruang pengalaman berkaitan. Di zon pameran Hikayat Nusantara terdapat begitu ramai warga asing sedang bergambar. Di sini bukan sekadar lapangan terbang, tetapi memainkan peranan sebagai pintu gerbang yang mempromosikan budaya majmuk Malaysia. Sistem pengangkutan dari lapangan terbang ke pusat bandar juga boleh dikatakan sempurna. Selain KLIA Express yang pantas, terdapat juga bas dan perkhidmatan e-hailing yang pelbagai pilihan. Terutamanya kelajuan dan ketepatan masa KLIA Express membuatkan pelancong asing kagum. Hanya mengambil masa 28 menit untuk tiba di KL Sentral. Kecekapan sebegini saya rasa adalah kelebihan unik Malaysia. Keramahan kaki tangan lapangan terbang juga sangat menyentuh hati. Kaki tangan di kaunter bukan sahaja fasih berbahasa Inggris, malah ada yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, Tamil dan Arab dengan baik untuk membantu pelancong. Melihat seorang kaki tangan yang sanggup memimpin tangan pelancong warga emas dari Indonesia yang sesat, sehingga ke destinasi mereka, saya benar-benar tersentuh. Kedai bebas cukai juga mengejutkan dari segi skala dan kualiti. Dari jenama antarabangsa hingga produk kraft tangan Malaysia seperti batik dan songket, jenisnya sangat pelbagai. Terutamanya minat orang asing terhadap produk kecantikan dan herba tempatan Malaysia sangat tinggi. Melihat barisan panjang, warga asing membeli produk berasaskan gamat dan tongkat ali yang dimodenkan, saya sedar produk Malaysia kini popular di peringkat global. Paling meninggalkan kesan adalah tahap kesempurnaan sistem lapangan terbang secara menyeluruh. Setiap satu mungkin perkara kecil, tetapi segalanya berkoordinasi dengan sempurna. Fasiliti yang bersih, tandasnya sangat bersih, sistem pandu arah yang tepat, layanan mesra, dan teknologi yang memudahkan semuanya bersatu. Untuk mencipta sistem dengan tahap kesempurnaan setinggi ini, asas jati diri rakyat Malaysia sememangnya hebat. Meninggalkan lapangan terbang, saya berfikir perjalanan baru sahaja bermula. Ramai orang asing nampaknya sudah mendapat impresi yang baik tentang Malaysia bermula dari lapangan terbang lagi. Saya fikir keprihatinan yang halus dan sistem yang sempurna inilah rahsia Malaysia bangkit sebagai syurga pelancongan dunia. Menaiki tren KLIA Express dan tiba di KL Sentral, satu lagi kejutan bermula. Sistem transit rel di Lembah Klang benar-benar seperti nadi sebuah metropolis mega. Ia kelihatan kompleks, tetapi sebenarnya direka dengan sangat bersistem dan efisien. Pertama sekali, keluasan rangkaian laluannya mengejutkan saya. Dari laluan LRT, MRT Putrajaya, MRT Kajang hingga monorel, ia berserabut seperti sarang labah-labah, tetapi efisien. Bagi orang asing yang baru pertama kali melihat, ia mungkin nampak rumit, tetapi sebenarnya ia sistem yang sempurna yang membolehkan Anda kemana sahaja di Kuala Lumpur dan Selangor. Pasangan pelancong dari Australia melihat peta laluan sambil memuji tanpa henti.
Mereka berkata ketepatan rangkaian pengangkutan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di negara mereka, terutamanya apabila mereka tahu kekerapan tren pada waktu puncak adalah setiap 3 hingga 5 menit. Mereka sangat kagum. Bahagian dalam MRT juga sangat bersih dan moden. Selain sistem penyaman udara yang sejuk sangat penting dalam cuaca tropika, papan tanda elektronik di dalam gerabak memaparkan maklumat stesen seterusnya dan panduan pertukaran tren dalam masa nyata, malah pengumuman dibuat dalam bahasa Melayu dan Inggris. Paling menarik adalah stesen MRT itu sendiri yang bersambung terus dengan pusat membeli belah gergasi. Berjalan di stesen bawah tanah TRX atau Bukit Bintang, ia seperti sebuah bandar bawah tanah yang mewah. Kedai fashion, restoran, kafe, semuanya ada. Pelancong dari Amerika Syarikat berasa sangat asing dan kagum melihat aktiviti komersial yang begitu rancak di dalam stesen transit. Sistem pintu platform otomatik juga mengejutkan warga asing. Melihat sistem yang memisahkan platform dan landasan sepenuhnya, demi keselamatan seorang pelancong dari Kanada berkata dengan nada kesal, "Mengapa negara saya tidak terfikir perkara seperti ini?" Ketertiban di dalam MRT juga sangat mengagumkan. Walaupun pada waktu puncak semua orang mematuhi peraturan. Kerusi priority seat dibiarkan kosong untuk mereka yang memerlukan dan orang ramai beratur untuk naik dan turun. Melihat budaya ini, seorang pelancong dari Jerman memuji bahwa tahap kesedaran sivik rakyat Malaysia sangat tinggi. Sistem kad pengangkutan touch and go juga sangat mudah. Dengan satu kad atau aplikasi e-dompet, bukan sahaja boleh naik MRT dan bas, malah boleh digunakan di kedai serbaneka dan tol. Ini benar-benar melangkaui zaman. Pelancong dari Singapura pun terkejut melihat betapa meluasnya penggunaan e-dompet ini di gerai-gerai kecil. Aplikasi bas dan e-hailing di sini juga sangat tepat. Pelancong dari Korea memuji bahwa ini kali pertama mereka melihat sistem maklumat yang begitu tepat memberitahu bila bas akan tiba. Saya sedar bahwa teknologi IT Malaysia telah diaplikasikan dengan sempurna ke dalam pengangkutan harian. Masuk ke pusat bandar Kuala Lumpur, apa yang paling mengejutkan saya adalah tahap pendigitalan Malaysia. Saya melihat intipati sebuah bandar pintar di mana segala-galanya terhubung secara digital. Pemandangan futuristik yang dilihat dalam Hikayat Nusantara sebenarnya sudah wujud, malah lebih baik. Proses memesan makanan di sebuah kopitiam di Petaling Street sahaja sudah mengejutkan. Sebaik duduk saya boleh mengimbas kod QR, melihat menu dan terus memesan. Pembayaran menyokong kad kredit tunai dan tentunya pelbagai e-dompet QR Duit Now. Seorang pelancong Perancis berkata, ini kali pertama beliau mengalami sistem sebegini dan berasa sangat teruja. Menu bukan sahaja dalam bahasa Melayu dan Inggris, malah sering disertakan gambar memudahkan pelancong asing. Sistem penghantaran makanan food delivery yang saya temui di jalanan juga hebat. Melihat penunggang motosikal riders menghantar makanan dengan pantas mencelah kesesakan lalu lintas, pelancong dari Itali tidak henti merakam video sambil berkata, ini adalah nadi bandar yang penuh tenaga. Pengalaman membeli belah juga sama sekali berbeza. Di sebuah kedai kosmetik di pusat membeli belah pavilion, AI menganalisis kulit pelanggan dan mencadangkan produk yang sesuai. Pelancong dari Australia berkata, beliau sangat terharu dengan layanan pribadi sebegini. Saya sedar industri kecantikan Malaysia bukan sahaja bagus pada produk, tetapi servisnya juga bertaraf dunia. Infrastruktur internet tanpa wire Wi-Fi dan 5G di Malaysia juga boleh dikatakan sempurna. Di stesen kafe dan taman internet berkelajuan tinggi boleh diakses. Pelancong dari Brazil berkata beliau terkejut kerana dapat menggunakan internet yang lebih laju dan stabil berbanding di negaranya sendiri. Pengalaman di hospital swasta di Kuala Lumpur juga meninggalkan kesan. Semasa liputan saya mengalami sedikit demam dan pergi ke klinik. Sistem rekod perubatan elektronik sangat lengkap. Dari pendaftaran hingga pengambilan ubat semuanya digital dan masa menunggu sangat minimum. Terima kasih kepada sistem perubatan efisien ini, saya faham mengapa pelancongan kesihatan medical tourism di Malaysia sedang berkembang pesat. Namun di sebalik teknologi canggih ini, ia tidaklah bersifat dingin. Di sebalik sistem digital, terdapat kehangatan kemanusiaan. Jika mesin tidak dapat memproses, akan ada kaki tangan yang datang membantu dengan senyuman. Gabungan teknologi dan sentuhan manusia inilah yang sangat mengagumkan. Pengalaman budaya secara rasmi pula mendedahkan fakta yang lebih mengejutkan. Budaya Malaysia yang dilihat dalam Hikayat Nusantara bukanlah sekadar imajinasi animasi tetapi realiti yang lebih kaya. Pengalaman memakai baju kurung dan kebaya nyonya di Pasar Seni Central Market benar-benar mengharukan saya.
Busana yang cantik dan berwarna-warni ini dalam realiti jauh lebih pelbagai dan halus buatannya berbanding dalam animasi. Pilihan dari gaya tradisional hingga modern sangat luas. Melihat sebuah keluarga dari Jepun memakai baju Melayu dan kebaya bergambar dengan latar belakang bangunan bersejarah, saya faham mengapa tempahan sewaan busana tradisi meningkat 43%. Lebih mengejutkan, pakar di sana menerangkan dengan teliti tentang sejarah busana tersebut yang menggabungkan elemen Melayu, Cina, dan India. Pelancong dari Jerman berkata, ini kali pertama beliau mendapat pengalaman budaya yang begitu mendalam, bukan sekadar produk pelancongan, tetapi pendidikan budaya sebenar. Kelas tarian tradisional dan M-pop di pusat seni di Kuala Lumpur juga menarik. Melihat pelancong dari pelbagai negara menari joget atau tarian zapin modern bersama-sama membuktikan musik adalah bahasa universal. Seorang wanita Korea 50-an menari bersama pemuda Malaysia dengan wajah penuh bahagia membuatkan saya rasa kuasa budaya sangat hebat. Pengalaman spa dan urutan tradisional Melayu juga mengejutkan. Realitinya lebih mewah dan menenangkan berbanding dalam animasi. Dari urutan aromaterapi menggunakan herba tempatan hingga kemandian bunga, ia seperti sebuah pusat peranginan holistik. Pelancong dari Sweden memuji bahwa budaya spa di sini lebih santai dan memanjakan diri berbanding di negaranya. Pengalaman di pasar malam night market seperti di Jalan Alor atau Kampung Baru adalah satu lagi dunia yang berbeza. Di sini tradisi dan kemodenan bersatu, dari sate nasi lemak hingga makanan viral terkini semuanya ada. Pelancong dari Indonesia berkata, suasana pasar malam yang bertenaga ini sangat memikat hati sambil tidak henti merasa pelbagai jenis makanan. Pengalaman kulinari Malaysia adalah satu lagi dimensi. Merasa sendiri hidangan yang dilihat dalam hikayat Nusantara rasanya jauh lebih enak dari bayangan. Nasi lemak dengan sambal yang pedas manis, roti canai yang rangup, teh tarik yang berbuih, variasinya tiada tandingan. Pelancong dari Thailand pun mengakui bahwa walaupun mereka suka makanan pedas, kekayaan rempah ratus Malaysia membuatkan mereka jatuh cinta. Apa yang paling menyentuh hati saya adalah keaslian pengalaman ini. Ia bukan sekadar komersial, tetapi keinginan rakyat Malaysia untuk berkongsi budaya yang mereka hargai. Keikhlasan inilah yang memikat hati dunia. Tetapi lebih daripada pengalaman budaya, human touch atau budi bahasa rakyat Malaysia adalah yang paling meninggalkan kesan. Walaupun berbeza, bahasa rakyat Malaysia sentiasa berusaha berkomunikasi dengan ikhlas. Di KL Sentral saya melihat seorang pelajar universiti tempatan membantu keluarga pelancong Indonesia yang sesat. Walaupun pelajar itu mungkin sibuk, dia menggunakan aplikasi penterjemah dan bahasa isyarat malah sanggup menemani mereka berjalan jauh untuk memastikan mereka sampai ke platform yang betul. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Kebaikan ini bukan kerana kewajiban, tetapi sifat semula jadi. Di sebuah restoran nasi kandar, pekerja mama membantu pelancong Brazil yang bingung memilih lauk. Dia menerangkan satu persatu tentang ayam goreng, kuah kari dan sayur, malah mengesyorkan gabungan yang sesuai dengan selera orang asing, kurang pedas. Layanan mesra seperti kawan lama ini bukan sekadar berniaga, tetapi satu bentuk diplomasi makanan. Pemandu e-hailing Grab yang saya naiki juga sangat ramah. Dalam perjalanan beliau menjadi pemandu pelancong tidak rasmi, memperkenalkan mercu tanda KL dan mencadangkan tempat makan lokal yang sedap. Walaupun bahasa Inggrisnya mudah, usahanya untuk bercerita membuatkan saya sangat berterima kasih. Paling mengharukan adalah insiden di mana seorang makcik di kampung membantu pasangan pelancong Sepanyol yang tersesat jalan. Makcik itu bukan sahaja menunjukkan jalan, malah menjemput mereka duduk di pangkin dan menghidangkan buah rambutan dari kebunnya. Senyuman hangat dan sifat pemurah itu benar-benar mencairkan hati saya. Di kedai serbaneka, pekerja muda meluangkan masa menerangkan perbezaan pelbagai jenis mie segera kepada pelancong Korea yang ragu-ragu. Melihat semua ini, saya yakin bahwa himpunan kebaikan-kebaikan kecil inilah yang membentuk image Malaysia yang hebat di mata dunia. Di hospital, jururawat melayan saya dengan penuh kasih sayang tanpa mengira saya orang asing. Mereka menerangkan sistem perubatan dengan jelas dalam bahasa Inggris. Keramahan semula jadi ini bukanlah sesuatu yang dipaksa, tetapi sebahagian daripada DNA rakyat Malaysia. Inilah sebab utama Malaysia menjadi gergasi pelancongan. Pada hari terakhir, liputan saya berjalan di sekitar KLCC dan Bukit Bintang menyaksikan masa depan Malaysia. Pemandangan futuristik dalam hikayat Nusantara sudah menjadi realiti. Pelancongan perubatan di Kuala Lumpur sangat menakjubkan. Dengan teknologi canggih dan kos yang kompetitif, pesakit dari Timur Tengah dan Barat datang untuk rawatan kardiologi, ortopedik dan estetik. Seorang pesakit dari Timur Tengah
memberitahu saya beliau sangat terharu dengan kecekapan dan sifat penyayang doktor Malaysia yang juga mengambil kira sensitiviti budaya dan agama seperti makanan halal dan ruang solat. Industri fashion jalanan di Bukit Bintang juga mengejutkan. Mereka mudah menggabungkan motif batik dengan style jalanan moden menarik perhatian pembeli fashion antarabangsa. Seorang pembeli dari Paris memuji kreativiti Malaysia yang unik dan berwarna-warni. Sistem pendidikan juga menarik perhatian. Di universiti tempatan penuh dengan pelajar antarabangsa. Seorang pelajar dari Brazil berkata, beliau jatuh cinta dengan budaya Malaysia melalui media sosial dan kini bercita-cita bekerja di syarikat teknologi di Cyberjaya. Pembangunan teknologi di Cyberjaya dan Tun Razak Exchange TRX membuktikan Malaysia adalah hub inovasi. Pembangun IT dari India berkata, kelajuan pembangunan teknologi Malaysia sangat pantas dan menjadi model untuk dipelajari. Paling hebat, di tengah kepesatan kemodenan ini, Malaysia tidak kehilangan identitinya. Di tengah hutan konkrit pencakar langit masih wujud masjid kuil dan tokong yang terpelihara serta kampung tradisi seperti Kampung Baru. Keseimbangan antara teknologi canggih dan warisan tradisi serta keharmonian pelbagai kaum Melayu Cina India Iban Kadazan adalah daya tarikan unik Malaysia. Generasi muda Malaysia juga berfikiran global, mereka fasih berbahasa Inggris, malah ramai yang boleh bertutur bahasa ketiga, memudahkan komunikasi dengan dunia luar. Meninggalkan Kelia setelah seminggu saya berfikir panjang. Demam pelancongan Malaysia pasca Hikayat Nusantara bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam. Ia adalah satu keajaiban di mana sebuah negara membangun menjadi kuasa besar budaya dalam masa yang singkat. Sebab, dunia datang ke Malaysia bukan sekadar untuk berseronok, tetapi untuk melihat sebuah kemungkinan bahawa kepelbagaian kaum boleh menjadi kekuatan. Malaysia tidak meniru Barat secara buta tuli, tetapi mencipta acuan Malaysia sendiri yang menggabungkan Timur dan Barat tradisi dan teknologi. Sikap keterbukaan dan toleransi rakyat Malaysia adalah aset terbesar. Mereka menyambut tetamu dengan hati terbuka sambil menghormati budaya orang lain. Melihat perubahan ini saya sadar kuasa budaya amat besar. Satu animasi boleh menggerakkan dunia, tetapi aset budaya dan kepercayaan yang dibina Malaysia selama berpuluh tahunlah yang menjadikannya realiti. Sasaran kerajaan Malaysia untuk menarik 35 juta pelancong menjelang tahun melawat Malaysia 2027 nampaknya sangat realistik. Lebih penting mereka mengejar pelancongan berkualiti yang berasaskan pertukaran budaya dan persefahaman. Generasi muda Malaysia memberikan harapan yang cerah. Mereka bangga dengan budaya tempatan tetapi sangat global dalam pemikiran. Akhir sekali, pusat kepada segala perubahan dan kemajuan ini adalah hati rakyat Malaysia yang hangat dan semangat Malaysia boleh. Rekod tontonan 300 juta Hikayat Nusantara dan jutaan pelancong bukan sekadar angka, tetapi hasil daripada kasih sayang dan kekhairahan rakyat Malaysia yang dipamerkan kepada dunia. Dapat menyaksikan kehebatan Malaysia dengan mata sendiri, saya sangat bersyukur. Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah kebangkitan Malaysia yang menjadi tumpuan dunia ini? Sila tinggalkan komen semangat untuk wira-wira dalam kisah ini, yaitu rakyat Malaysia. Ini adalah kisah yang dibawakan oleh Touching Stories. Jika Anda sukakan kisah ini, sila tekan suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.